Dan Bani Israel ni juga satu keturunan cerdik. Dan hari ini proven, terbukti, cerdik Bani Israel ni. Tuan-tuan sebut saja nama-nama company besar dunia, mereka punya. Budak-budak muda sebut Adidas ke, Nike ke, sebutlah apa, ni tu marah-marah Yahudi apa semua dulu ni. Dalam komputer di rumah kita, Intel, prosesor, semua mereka punya. Cerdiknya yang kata Bani Israel ni, mereka ni memang Allah bagi dekat mereka kelebihan. Mereka cerdik pada dulu, bukanlah ni, daripada dulu mereka cerdik sampai kelah ni. Quran kata lagi Bani Israel ni apa dia? Bani Israel ni banyak keistimewaan dia. Di antara dia apa? Masa mereka hidup zaman Nabi Musa, mereka bergerak di padang pasir, Allah hantar awan menaungi pergerakan mereka. Pasal apa? Mulianya mereka. Kan dulu cerita kata almarhum Ustaz Fadil Noh, masa almarhum meninggal di Kuala Lumpur, mayat nak balik mai Kedah, pilot yang bawa kapal terbang tu cerita kata sepanjang perjalanan ada sekawan burung duk ikut atas kapal terbang tu. Ini kemuliaan. Kalau betul cerita tu, itu kemuliaan. Yang Bani Israel dulu Allah Subhanahu Wa Taala dah tunjuk dah. Depa pi tengah padang pasir yang panas terik ni, mai burung ni duk tang mana depa duk bagi teduh kat depa. Benda ni dicerita Allah dalam Quran. Depa minta benda pelik-pelik bukan-bukan. Depa minta al-manna was-salwa. Depa minta supaya diturunkan dua makanan yang tak ada di atas muka bumi ni. Kalau ada, sebutlah apa-apa hak ada, kami tak mah. Saya apa mau serabai tahu serabai. Budak-budak muda lah mana tahu serabai kan? Serabai yang budak-budak lah faham serabai ni dengan tak sikat rambut dengan apa. Dia kata apa dia ni serabai nanti. Serabai tu rupanya makanan. Makanan tu budak-budak ni cicah kuah tu, serabai dia panggil. Serabai pun tak mau, pasal apa? Benda tu ada dalam dunia ni. Dia pun minta dua yang tak ada di dalam dunia. Al-manna dengan as-salwa. Al-manna ni apa tuan-tuan? Manis-manisan. Tak ada dalam dunia ni. As-salwa ni apa dia? Burung seumpama puyuh. Dalam kitab tafsir ada dua pendapat. Satu terbalik, al-manna manis-manisan, salwa burung puyuh. Ada satu dia terbalik, al-manna burung puyuh, salwa manis-manisan. Dia menang, dia terbalik. Pendapat ulama. Tak kiralah, dua benda ni tak ada dalam dunia. Tuhan bagi. Istimewa Bani Israel ni. Minta benda pelik-pelik, Tuhan bagi. Ramai daripada kalangan mereka jadi Nabi. Kita dah cerita tadi berapa banyak Nabi duk ada kalangan mereka. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Tu yang kata Bani Israel. Dengan sebab tu mereka ni jadi apa? Jadi juah. Tengok balik dalam tafsir ayat tadi. Dia kata apa? Zurriyata man hamalna ma'a Nuh. Peringatan ni Tuhan bagi kepada mereka yang naik kapal bahtera bersama dengan Nabi Nuh. Hendaklah hampa syukur kepada Allah, taat kepada Allah seperti mana taatnya tuan hampa Nabi Allah Nuh alaihi salam. Nabi Nuh taat tuan-tuan. Taat maksud dia apa? Duduk tengah padang pasir, Tuhan suruh buat kapal. Kalau Nabi Nuh tak taat, dia query balik Tuhan. Dia kata, ya Allah betul ke ni? Kalau dia tak objek pun, dia tanya balik dia, ya Allah betul ke kapal ni? Ke saya silap dengar? Tengah padang pasir, nak main banjir, nak main sungai, nak main laut, main ke mana ni? Suruh buat kapal tengah padang pasir. Tapi yang kata Nabi Nuh alaihi salam ni apa? Tuhan kata buat kapal, dia buat. Allah sebut dalam surah Al-Isra ni, hampa tahu dah, keturunan hampa ni, keturunan hampa mai daripada Nabi Nuh alaihi salam. Nabi Nuh tok nenek moyang hampa dulu punya taat Allah. Allah kata apa pun, sami'na wa ata'na. Nuh dengan kaum dia taat dan dengar dan taat. Hampa ni patut mau jadi macam tu. Innahu kana abdan syakura. Bahwasanya Nabi Nuh itu adalah dia hamba kami
yang banyak syukur kepada kami. Nuh ni bersyukur pada Allah. Padahal Tuhan test dia. Tuhan test macam mana tuan-tuan? Test Nabi Nuh ni, bila siap kapal, tiba-tiba hujan tak pernah lebat macam tu sudah turun, bumi kering, kontang, padang pasir, tiba-tiba terbelah, air duk pancut keluar, tiba-tiba kapal duk terapung naik atas air. Siapa dia yang bantah dia? Siapa dia? Anak dan isteri dia. Sa'awi ila jabal, kami nak pergi rabat naik bukit. Bukit boleh halang kami daripada tenggelam air. Nabi Nuh kata, hari ni tak ada siapa boleh selamat. Ini bukan banjir biasa, ini banjir bala daripada Allah Subhanahu wa taala. Tak mau. Quran kata apa? Irkam ma'ana, irkam ma'ana. Tuhan kata Nuh, ini Nuh kata dekat isteri dengan anak dia, mai naik sama dengan kami, mai naik sama dengan kami. Tuan-tuan, bini tuan-tuan, bini dengan anak ni, dia bantah macam mana pun bini kita. Satu Malaysia hantam pun bini kita. Jangan buat gelak lagu tu, esok jadi video saya kena pula. Kan nak habaknya bini ni dengan bini ni, Allahu Akbar. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Maka Allah bagi peringatan. Allah kata tolong. Hampa ikut macam mana tuan hampa dulu, Nabi Allah Nuh alaihi salam. Wa qadayna ila bani Israel fil kitab. Tu baris sirap tu tuan-tuan pemutih. La tufsidunna fil ardi. La, baris lam tu baris atas bukan baris bawah. La tufsidunna fil ardi marratain wa la ta'lunna 'uluwan kabira. Dan telah kami wahyukan kepada Bani Israel, bagi ketahui kepada dalam kitab Taurat, lagi berbuat fasid kamu pada bumi Syam ini 2 kali. Itu dia. Bani Israel ni kita kata tadi, dia keturunan mengikut mana? Nabi Ibrahim dengan anak dia Nabi Ishak. Mereka ni di mana? Mereka ni di Syam. Syam ni di mana? Baitul Maqdis, Palestin, Jordan, Syria, itu semua Syam. Okey. Mereka ditempatkan di kawasan Syam ni. Mereka buat onak 2 kali. Bani Israel ni buat salah besar 2 kali. Salah kecil ni saya kata lah. Salah besar ni 2 kali. Apa salah besar yang 2 kali ni, apa dia? Satu, mereka bunuh Nabi Allah Zakaria alaihi salam. Bunuh Nabi. Punya besar kesalahan ni. Kalau pergi bunuh manusia biasa pun besar kesalahan. Dia pergi bunuh Nabi Allah Zakaria alaihi salam. Tak cukup dengan salah yang pertama, membunuh Nabi Zakaria. Mereka repeat kesalahan yang kedua. Mereka bunuh anak Nabi Zakaria, iaitu Nabi Yahya alaihi salam. 2 kali mereka sudah buat salah besar. Dan Allah sebut benda ni dalam surah Isra yang kita baca ni. Tuhan kata apa? La tufsidunna fil ardi marratain. Depa ni dah buat onak, dah buat rosak besar, dah buat satu dosa besar di atas muka bumi ini 2 kali Tuhan sebut. 2 kali itu merujuk kepada apa? Merujuk kepada depa bunuh 2 nabi yang Allah lantik. Nabi Zakaria dan juga Nabi Yahya alaihi wassalam. Yang ni bulan depan ni baru kita cerita. Dah tak habis lagi. Buna abang kata detail cerita bunuh Nabi Zakaria ni bulan depan insya-Allah, kalau tak bubar lagi. Nabi Zakaria ni depa bunuh macam mana? Bani Israel ni dia ligan Nabi ni dia nak bunuh. Lari Nabi Zakaria ni daripada depa ni. Pergi menyorok dalam pokok ceritanya. Nanti kita baca detail dia. Dia kata dia duduk dalam pokok tu, dia pergi gergaji pokok tu daripada luar. Gergaji ni bila lepas lapisan batang pokok, mula kena tubuh mulia Nabi Zakaria alaihi salam. Merintih dia, kena duduk gergaji badan. Allah dengar rintihan Nabi Zakaria ni. Allah dengar. Allah kata dekat Nabi Zakaria, kalau kamu terus merintih, aku akan terap bumi tempat Bani Israel ni. Aku akan jadikan upside down, atas turun ke bawah. Yang kata Nabi Zakaria ni, walaupun macam tu umat dia buat kat dia, dia sayang dekat umat dia.
Dia berhenti, dia tahan sakit tu sehingga terputih dua badan dia. Allahu Akbar. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, dia pembunuh Nabi Allah Zakaria alaihi salam. Bulan depan kita cerita siapa Nabi Zakaria. Kan kita baca di Masjid Fahim, itu di Baitul Maqdis dia panggil Mihrab Zakaria. Quran sebut benda ni, Mihrab Zakaria. Bulan depan kita cerita yang kata mihrab tu apa. Adakah mihrab maksud kita punya mihrab tempat imam sembahyang hari ni, ataupun mihrab itu membawa maksud lain? Kita nanti tengok. Dan apa ujian yang Allah bagi kepada Nabi Zakaria ni? Apa ayat Quran yang sebut tentang Nabi Zakaria? Dan Nabi Yahya anak dia ni bila dia dapat Nabi Yahya ni, bila? Macam mana yang dia boleh dapat Nabi Yahya sebagai anak dia? Apa syarat, apa signal yang Allah bagi dekat dia? Apabila dia nak dikurniakan satu anak yang bernama Yahya ni, apa satu signal Allah bagi dekat dia? Disebut semua benda ni di dalam Al-Quran. So tuan-tuan, kita puasa ada 70 hari lagi, 70 hari lagi, ngam-ngam. Trik ni, kali ni punya puasa kita ubah sikit. Kita jangan ligan nak khatam, tapi kita baca dengan baca makna dia. Kita baca ayat Quran, tengok makna dia. Baca ayat Quran, tengok makna dia. Supaya bacaan Quran kita itu, dia punya impact dia lebih sikit. Quran ni baca pun cukup dah, pahala dah cukup baik. Kalau baca dengan mentadabbur makna dia, double manfaat kita nanti dapat. Baru kita nanti jumpa ni, oh baru kita relate balik, kita kaitkan balik. Oh, di masjid apa Matang Buluh hari tu Ustaz Samsuri sebut ni cerita pasal Nabi Zakaria ni dia cerita dia. Dia mai kontak dengan hati kita tu. InsyaAllah tuan-tuan, kebaikan untuk kita. Ditakdirkan ada duit lebih sikit esok, kita pi ziarah ke Aqsa, kita masuk ke tempat sana, lagi dia mai benda hak kita dah baca, kita dah dengar ceramah, dah dengar kuliah, kita dah baca dalam Quran, kita dah tengok makna dia, kita dah dengar tafsir dia, kita sampai pula di tempat tu, tengok sendiri, kita visualize dengan mata kita tempat yang kita duk dengar selama ni, dia klik masuk dalam hati. InsyaAllah tuan, kebaikan lebih untuk kita. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, so, Tuhan sebut Bani Israel la tufsidunna fil ardi marratain, hampa dah buat onak 2 kali di atas bumi ni. Wala ta'lunna uluwan kabira, tapi hampa ni yang kata Bani Israel ni, Tuhan kata lagi berbuat fasid kamu di atas bumi Syam 2 kali, dan lagi kamu berbuat zalim akan sebagai zalim yang cukup besar. Tuhan kata. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, wallahu a'lam.